Ataupun dengan melihat anak bulan. Dan siapa melihat anak bulan dengan seorang yang adil. Itu satu kaum, dua orang. Dalam kitab Safinah ada berapa? 5. Sabitnya Ramadan ini dengan 5 keadaan kan. Saumu Ramadana bi ikmali Sya'bana 30. Yang pertama. Yang kedua, ru'yatil hilal. Tengok anak bulan. Dia tengok anak bulan yang 2. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada dua hala. Satu yang tengok itu sendiri ar-ra'i. Satu lagi, kita menjadikan keputusan memutuskan atau menghakimkan puasa berdasarkan ru'yah seseorang. Faham? Yang dikatakan wasubutu ru'yatihi bi'adlin ni adalah untuk qadhi. Untuk qadhi. Jadi kalau qadhi nak putuskan esok puasa, maka saksi yang datang kepadanya menyatakan dia melihat anak bulan itu mestilah adal. Faham? Ini syarat ni untuk apa? Untuk qadha. Faham? Bukan untuk pelaku, bukan untuk ra'i, orang yang melihat. Kalau orang yang melihat, maka walaupun dia bukan adil, tetap dia wajib puasa. Faman syahida minkum syahra, ayat ni. Siapa sahaja di kalangan kamu yang nampak anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Hadis ini pun ada perbahasannya tentang masalah ru'yah. Satu lagi pandangan, qaul, adal itu mesti 2 orang. InsyaAllah baca. Dan adil pula, adil itu mesti adil syahadah. Takbirnya kan. Sebab itu dia kata wa syartul wahidi sifatul udul fil asah. Adil yang dimaksudkan lah adil syahadah, bukan adil riwayah. Adil syahadah ni syaratnya apa? Islam, baligh, berakal, lelaki. Itu dipanggil adil syahadah. Sebab itu tak boleh. Sebab mereka ni, walaupun mereka ni waliyah ke, tetapi dia bukan adil dalam konteks syahadah. Faham? Saksi. Mereka ini adil mungkin riwayah. Sebab tu dia kata falaisa minal uduli fi syahadah. Wa itlaqul udul, bila disebut je perkataan adil, yang sarifu ila adli syahadah. Bi khilafi itlaqil adli fayasduqu bihi wa bir riwayati wal mar'atu la tuqbalu fi syahadati wahdaha. Wal khilafu mabniyun ala anna thubuta bil wahidi syahadatun aw riwayah. Dapat yang mu'tamadnya, subut bil wahid adalah syahadah, bukan riwayah. Fala yasbutu bi wahidin minhuma 'ala al-awwal wa yasbutu bihi 'ala as-sani. Wal khilafu mabniyun ala anna as-subuta bil wahid syahadatun aw riwayah. Fala yasbutu bi wahidin minhuma 'ala al-awwal. Maksud kalau dia syahadah. Wa yasbutu bihi 'ala sani, kalau dia itu riwayah. Wa yushtaratu lafdhu syahadah 'ala al-awwal aidan. Faham? Jadi orang yang datang tu dia kena tunaikan syahadah itu depan qadhi. Dan dia kena guna lafaz syahadah. Saya menyaksikan, saya bersaksi bahawasanya. Dia kena gunakan lafaz tersebut. Wahia syahadatu hisbah. Dan jenis syahadah itu adalah syahadah hisbah. Kemudian panjang lagi ni perbahasan tentang adalah tersebut. Adakah memadai dia ini masturul adalah,
Ataupun syarat dia mesti adalah dia itu ada muzakki. Wa fi ishtiratil adalah al-batina fihi wa hiya allati yarji'u fihi ila aqwalil muzakkina wajhani wa tushtaratu ala qawlil adlaini jazman wa alayhi la madkhala li shahadati an-nisa wa la i'tibara bi qawlil abidi jazman wa la farqa ala al-qawlaini baina an takuna as-sama'u mushiyatan aw mughayyamah. Wa al-awwal qala al-Baghawi la nuqi'u at-talaqa wal-'iqqa al-mu'allaqain bi hilal Ramadan wa la nahkumu bi hulul ad-dayn al-mu'ajjal ilayh. Wa 'ala annahu riwayatun qala al-Imam Ibn as-Sabagh idza akhbarahu mawthuqun bihi bir-riwayah lazimahu qabuluhu wa illam yazkurhu 'inda al-qadi wa ta'ifatun minhum al-Baghawi qalu yajibu as-sawm dhalika idza i'tuqida sidquhu wa lam yufarri'uhu 'ala shay'in. Jadi khilaf ni berlaku adalah berpunca daripada memahami status pemberitahuan itu. Adakah pemberitahuan itu adalah syahadah ataupun riwayat? Muktamadnya dia adalah syahadah. Jadi bila dia adalah syahadah, kita perlukan orang yang menyaksikan itu yang diterima dalam bab syahadah. Tidak memadai orang yang hanya diterima dalam bab riwayah seperti perempuan dan juga hamba dan juga budak-budak, tapi dia tidak diterima dalam bab syahadah. Dan satu lagi, sabitan anak bulan dengan pemberitahuan oleh seorang hanya terpakai dalam kes bulan puasa sahaja. Faham? Kita belajar dalam bab saksi, dalam tahrir. Jadi dalam puasa ni perlu saksi. Dalam kes melibatkan harta perlu saksi. Dalam kes melibatkan talak perlu saksi. Jadi saksi yang boleh pakai seorang ni hanya untuk sabitkan awal bulan. Boleh pakai seorang. Tetapi contohnya satu orang dia talak isteri dia. Dia talak dan dia kata kalau datangnya sehari pertama bulan Ramadan kau jatuh talak. Maka datang satu orang telah menyaksikan anak bulan. Dia dakwa dia nampak anak bulan. Maka adakah talak itu kita dah kata jatuh? Tak jatuh. Bulan puasa sabit tapi talak tak jatuh. Faham? Sebab apa? Untuk talak kena ada dua saksi. Maka kalau dua orang yang menyaksikan anak bulan, barulah kita hukum jatuh talak. Jadi dia boleh muba'ad dalam hukum. Sebenarnya dia bukan muba'ad pun. Itu dalam kes lain. Dalam bab puasa, dia dibina atas ihtiyat. Ihtiyat dalam puasa ialah kita puasa. Faham? Ihtiyat dalam talak kita tak jatuhkan talak. Ihtiyatnya kena dua, dalam puasa ihtiyatnya satu. Faham? Maksudnya walaupun ada satu orang je nampak, ihtiyatnya puasa. Yang ini oleh kerana baru satu orang nampak, kita tidak hukum cerai. Ihtiyat. Faham? Sebab saksi dalam bab harta dia mesti dua orang. Dia tak boleh satu orang. Itu yang dimaksudkan la nuqi'u at-talaqa wal-'itqa al-mu'allaqain bi hilal Ramadan. Kita tak hukum. Sebab apa? Itu dia kaitan dengan talak. Sabit awal Ramadan kena puasa, tapi tak sabit awal Ramadan bagi bab talak. Bagi bab apa? Bagi bab i'tiq. Dan bagi bab apa ni? Hutang. Seterusnya dia bawa ni je, habis. Dah tak ada dah. Dalam kitab Safinah 5. Faham? Sebab itu walaupun kitab tu kecil, tapi dia banyak bantu. Kalau orang tu dia tekuni, maka banyak masalah-masalah biasa tu sudah dapat selesaikan. Contoh tak ada tulis. Dalam Safinah ni ada lagi. Faham tak? Dua je. Untuk sabit bulan Ramadan, sabit puasa, sini sempurna bulan Syaban 30 hari, dia automatik. Maksudnya bila sabit je bulan Syaban 30 hari, automatik esok puasa. Tak perlu nak perisytiharan siapa-siapa. Faham? Tapi sabitnya hilal, maka dia perlu pengesahan. Dia ada beza antara orang yang tengok sendiri dengan orang yang
mengikut qadhi punya keputusan. Dua aja. Tapi dia ada lagi. Ada lagi kan? Dia cerapan anak bulan ni sepatutnya dibuat setiap bulan. Kalau di Morocco setiap bulan. Di Indonesia mereka ada Nahdlatul Ulama yang buat cerapan setiap bulan. Mereka ada badan yang besar yang bertanggungjawab ni untuk hal ehwal orang Islam, bukan rasmi ni. Bukan kerajaan punya. Satu pertubuhan besar dengan Nahdlatul Ulama. Juta-juta ahli dia. Jadi dia cakna semua ni, cerapan semua dia akan keluarkan keputusan. Okey, bulan ni kami telah cerap untuk bulan Syaban. Dan sebenarnya cerapan yang berlaku di pusat falak pun di Malaysia pun setiap bulan, cuma tak diisytiharkan setiap bulan. Kenapa penting cerapan setiap bulan? Kalau salah cerapan bulan Syaban, automatik salahlah bulan Ramadan. Kalau salah cerapan dalam Zulhijjah, kita salah cerap. Belum satu Zulhijjah, kita dah kata satu. Dia memberi kesan pada haji. Faham? Haji 10. Kalau nombor 1 tu salah, automatik 10 tu jadi salah. Sebab itu cerapan dibuat setiap bulan. Contoh yang ni. Kalau tak cerap Syaban, maka macam mana? Dia pakai kalender je. Kalender yang disusun. Jadi kalender tu panduan, tapi cerapan kena buat setiap bulan. Cerapan perlu dibuat setiap bulan. Kalender tu hisap saja. Tapi dia boleh berlaku kemungkinan sebaliknya. Cerapan itu dibuat setiap bulan. Maka contohnya telah dikeluarkan. Seterusnya, وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصابع وإن كانت السماء مصفية. faham? Dia puasa dengan satu orang adal. Dia kena beza. Untuk sabitan hilal satu Ramadan memadai satu orang. Untuk sabitan satu Syawal kena 2 orang. Faham? Untuk sabitkan ini satu Syawal kena 2, tak cukup 1. Untuk sabitan satu Ramadan, maka 1 orang sudah memadai. Tapi dalam surah ni, wa idza sumna bi'adlin, kita puasa dengan sabitan 1 orang. Dan walam naral hilala ba'da 3. Anak bulan kita tak nampak lepas 30 hari. Maka bila genap je 30 hari, automatik hari yang ke-31 tu adalah 1 Syawal. Faham? Jadi itu yang ulama bahaskan. Jadi zahirnya seolah-olahnya di sini kita telah sabitkan 1 Syawal dengan ru'yah seorang. Sebab kita berpandukan Ramadan telah genap 30 hari, sedangkan Ramadan itu sabit dengan 1 orang. Secara dhimnan kita telah sabitkan bulan Syawal pun dengan 1 orang, sedangkan tak boleh. Maka ulama kata kalau secara dhimnan tak apa. Yang tak boleh itu kalau ibtidah. Contohnya sekarang ni kita 29 Ramadan. Kemudian 1 orang mendakwa dia nampak 1 Syawal, tapi seorang je. Boleh tak kita jadikan 30 Ramadan itu 1 Syawal? Tak boleh. Dengan dia punya apa? Dia punya ru'yah kena ada 2 orang. Tapi kalau yang jenis dhimnan macam ni boleh. Iaitu dengan sempurnanya bulan Ramadan 30 hari, maka boleh. Faham? Aftarna fil asah wa in kanatis sama'u mushiyah. Walaupun langit itu terang. Maksudnya apa? Langit itu terang, tak ada awan langsung, tapi tak nampak anak bulan Syawal. Tetap hari ni 1 Syawal. Itu yang maksud rayah tu. Sebab kita pakai kaedah bila cukup 30, dah tak ada 31. Bila tak ada 31, next syahar ataupun bulan berikutnya datang menyusul. Lianna syahra yatimmu bi mudhi 30 wa thani la nuftir. Jadi kenapa dalam bab nak isbatkan 1 Syawal,
kena 2 orang. Ihtiyat. Faham? Kenapa nak isbatkan 1 Ramadan kena 1 orang? Ihtiyat. Dua-dua alasan ihtiyat. Untuk puasa, kita ihtiyat, kita terus puasa walaupun 1 orang je nampak. Untuk Syawal, kita ihtiyat jangan raya lagi. Kalau yang nampak tu 1 orang, ihtiyatnya jangan terima 2 orang. Wasani la nuftir li'annahu iftarun biwahidin wa huwa la yajuz. Kama law syahida bihilali Syawal wahid. Wa ajab al-awwal bi anna syai'a yasbutu dhimnan bima la yasbutu bi maqsuda. Ini saya terangkan tadi. Baca. Wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu baladan qariba dun al-ba'id fi asli. Wal ba'idu masafatul qasri. Wa qila bi ikhtilafil maqali'in. Qultu hadza asahu wallahu a'lam. Wa idza lam yujib 'ala al-baladi. Malah. Apabila dilihat anak bulan di satu negeri, maka lazim hukumnya akan negeri yang dekat, tidak jauh untuk pendapat yang asal. Dan negeri yang jauh itu adalah untuk jarak safar. Dan dikatakan dengan berbezanya tempat terbit matahari. Bulan. Tarik bulan. Tempat Berbezanya matlak. Biasanya orang sebut macam tu je. Dengan berbezanya matlak. Qultu. Aku berkata ini yang pada asal. Wallahu a'lam. Kemudian Wa idza lam yujib 'ala al-balad al-akhari wa safara ilayhi min balad al-ru'yati fal asahu annahu yuwafiquhum fi sawmi akhiran. Dan apabila kita mewajibkan ke atas satu negeri yang lain, tidak mewajibkan. apabila kita tidak mewajibkan ke atas satu negeri yang lain, lalu Maksudnya apabila kita hukum sesebuah negeri belum wajib puasa, negeri itu jauh, kemudian dia bersafar ke negeri tersebut daripada negeri yang dilihat anak bulan, maka jadi dia ni datang daripada negeri yang dah nampak anak bulan, pergi kepada negeri yang tak. Macam mana? maka mengikut pendapat yang asal, bahawasanya dia bertepatan yang mereka, dia kena bertepatan yang mereka pada puasa yang lain. Pandai je. Annahu, Bahawasanya dia bertepatan dengan mereka. dia bersama-sama dengan mereka dalam berpuasa. Bahawasanya dia bersama-sama dengan mereka di dalam berpuasa yang lain. Yang lain akhiran, akhara, Puasa yang akhir. saya akhir. Maksudnya dia puasa awal, dia datang daripada negeri yang puasa awal, dia pergi ke negeri yang puasa lambat. Automatik bila hujung bulan, dia punya bilangan dah habis 30 hari. Negeri tu belum habis sebab puasa lambat. Kalau dia puasa juga hari ni jadi 31 hari. Jadi adakah dia akan puasa juga sebab dah cukup 31 hari? Kependapat yang asalnya annahu yuwafiquhum fi shaumi akhiran, dia ikut tempat yang dia berada. Itulah kaedahnya. Dia tak ikut balad yang ru'yah ataupun negeri yang mula dia puasa. Dia ikut hukum negeri yang dia berada sekarang. Faham? Oleh kerana negeri yang dia berada sekarang itu masih berpuasa, dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Kemudian Wa man safara min al-balad al-akhari ila balad al-ru'yati ayyada ma'ahu wa qada ni terbalik pula. Dia datang daripada negeri yang puasa lambat, pergi kepada negeri yang puasa awal, mengakibatkan puasa dia tak cukup. Sekarang ni dia punya puasa baru 28 hari. Negeri itu dah raya. Mana ada puasa 28 hari? Maka adakah dia raya? Ataupun dia kena puasa waktu hari pertama mereka raya? Ayyada ma'hum, ikut hukum negeri itu. Dan oleh kerana puasa dia telah tak cukup, maksudnya puasanya adalah puasa yang
tidak ada bilangan puasa seperti itu 28 hari, maka qada. Wa qada yauman, dia kena qada. Wa hiya mafruḍatun fi rawdah wa asliha wal muharrar fima idza ayyadu at-tasi'a wal 20 min sawmihi. Wa dhalika syartun lil qada kama qala fi syarh al-muhadzab. Wa idza aftara qada yauman idza lam yasum illa 28 yauman. Faham? Tapi kalau dia puasa tu dah 29 hari, maka walaupun tahun tu puasa 30 hari, dia tak payah qada. Faham? Dia kena qada kalau keseluruhan puasa dia ada 28 hari. Dengan makna tahun itu puasa 29 hari. Dia puasa negeri yang lambat puasa, dia raya negeri yang awal puasa, mengakibatkan kurang 1 hari jadi 28, maka kena qada. Kemudian ومن أصبح مؤيدا فصارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم. Dia dah raya pagi tu, dia naik kapal terbang pergi negeri yang sedang puasa. Negeri tu belum ni raya lagi, tengah puasa. Jadi dia pagi tadi dah sembahyang raya dah. Dia sampai di sana, apa perlu dia buat? Faham? Boleh ke dia pergi makan apa ataupun macam mana? Maka fal asahu أنه يمسك بقية اليوم. baqiyatul yaumi. Annahu yumsiku baqiyatul yaumi wa thani la yajibu imsakuha. Wa tutasawwaru al-mas'alatu bi an yakuna dhalika al-yawm yawm al-thalathin min sawmi ahli al-baladain lakin al-muntaqal ilayhim lam yarawhu wa bi an yakuna at-tasi' wal 20 min sawmihim li ta'akhuri ibtida'i bi yawmin. Bas. Baru 10.30. Ada soalan sebelum masuk ni? Hukum niat puasa.